علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد Alhamdulillah wa syukru lillahi ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah. Masih lagi kita dapat hidup dan diberi peluang untuk sama-sama kita berada dalam amal salih, insya-Allah. Ibadat yang kita lakukan di masjid cara berjemaah dengan makna solat kita berjemaah, mengaji belajar, tentu dah kita tu adalah juga dengan cara ramai-ramai berjemaah. Allah Subhanahu wa taala selalu dia tu menguji hamba-hamba dia untuk Allah Ta'ala tengok sebenarnya Allah Ta'ala tahu dah, tapi dia menguji untuk dapat nyata sebelah balik hamba ni. Kata siapa di antara hamba-hamba dia yang bersabar dengan ujian dia dan juga bersyukur dengan ujian dia. Sabar makna ujian peseng susah payah, berhajat kepada sabar. Ujian peseng senang, ujian juga berhajat kepada hamba tu syukur. Subhanallah. Maka kita dapati dalam seminggu dua minggu ni ataupun 2-3 hari lepas baru ni, sampai sekarang tu saudara-saudara kita yang kena Allah Ta'ala uji dengan banjir, dengan boh, dengan cara terkejut, tergempar, dan dalam keadaan itu juga diuji dengan penyakit wabak yang masih lagi aku tu duk jadi bertambah. Walaupun kita dapati berkenaan dengan wabak, penyakit merebak pada kali ni agaknya tidak semacam dulu. Yang kita dapat tahu tu kata akan dia tu tak semacam hak dulu. Beratnya sekarang ni rupa-rupanya demam sikit-sikit, sakit tekak sikit-sikit, batuk sikit-sikit. Cuma rasanya yang mudah jakit, mudah dekat. Walau bagaimanapun semua tu panggil termasuk daripada ujian Allah. Ujian pasal banjir tergempar, dan kita dapat kuatlah. Bersejarah jugalah pada kali ni, rasa-rasanya kuat daripada semua hak lepas mari dah. Banyak-banyak kawasan. Wabak pun serupa. Maka perlu berhajat kita hamba ni sama-sama minta kepada Allah Ta'ala jadikan kita daripada orang yang bersabar. Bersabar, lagi pula hak senang tu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Di sudut jaga kesihatan tu kita senantiasa kena jaga kesihatan. Wabak baru ni maknanya tengok-tengok tu orang hak Allah Ta'ala wi peseng dia tu kuat sikit, gagah sikit. Semua hak Allah Ta'ala belaka, rupa-rupanya tubuh badan dia sihat sikit, maka dia boleh mengatasi. Semua tu daripada Allah. Allah Ta'ala wi dia sihat lebih ke, rupa-rupanya dia gagah. Adapun orang-orang hak ada penyakit dah hati,
Lepas tu tak ada jaga kesihatan mana rupa-rupa tak erak tu. Apabila kena tu maka ada katanya lebih bahaya daripada orang lain. Sebab tu cara umumnya kita selaku muslim ni jaga kesihatan tu pentinglah. Jaga kesihatan tu amat-amat penting. Masalah tidur, masalah kebersihan, masalah makan minum, terutamanya di wabak ni, makna kita masih kena duk jagalah. Nasihat daripada belah balik bomo tu, nasihat kita pakai tudung hidung ni untuk nak jaga agaknya lebih selamat insya-Allah. Ada lain lagi insya-Allah. Tu makna usaha yang kita boleh usaha. Sekali dengan kita tu tawakal kepada Allah, lagi pula banyak berdoa tu senjata bagi orang mukmin dah. Tawakal kepada Allah adalah senjata bagi orang mukmin, dan berdoa juga senjata bagi orang mukmin. Orang yang bertawakal mana orang beriman, dan orang berdoa pun daripada orang beriman yang hati dia tu terikat dengan rahmat Allah, dengan maghfirah Allah, dengan kekuatan daripada Allah, kuasa Allah, maka tubaiklah daripada hati dia nak berdoa, nak minta kepada Allah Ta'ala. Siapa saja yang Allah Ta'ala jaga maka selamat. Maka selamat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada firman dalam Quran kata, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala kata, kami tetap menguji kamu. Kami ini tetap menguji kamu dengan suatu daripada takut, lapar, kurang harta, mati, kurang buah-buahan, masya-Allah. Dan beri berita gembira lah ya Nabi kepada orang yang bersabar. Siapa dia orang yang bersabar? Orang yang apabila menimpa mereka itu musibah, lalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini hak Allah. Kami ini hak Allah. Kepunyaan Allah. Dan kami ini telik kepada Allah Ta'ala. Telik kepada Allah Subhanallah. Itu makna orang yang bersabar. Tapi Masya Allah, sabar ni kok payah. Tak tepuh pun tak apalah. Ada tepuh tu nak tarik mari dengan serta-merta innalillah tu tak nak tubik. Tak nak tubik tarik mari innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tubik mecah, tubik maki, tubik tak puas hati. Allahul musta'an. Sebab tu sabar ni satu pemberian yang besar yang Allah Ta'ala beri, satu anugerah yang besar, satu kurniaan yang besar yang Allah Ta'ala beri, pemberian yang besar. Tuhan boleh seorang tu dia bersifat dengan sabar. Masya Allah. Sebab tu Tuhan suruh Nabi beri berita gembira, wa basyiris sabirin, muwayaklah berita gembira kepada orang yang bersabar. Masya Allah. Itu sebagai mukadimah pertemuan kita pada malam ni. Maka 2 minggu saya berada ni agaknya nak jaga keselamatan umum insya-Allah. Walaupun saya selamat, alhamdulillah, tak ada apa. Sekalinya ada musafir kebakak sehari 2 ni, selamat dah, alhamdulillah. Belum pada tu duk kurung sikit. Pada hari saya selamat. Tapi untuk nak jaga umum tu, kerana ada orang-orang yang dekat tu, bahasa demam sikit sebanyak tu, kita kena jaga keselamatan umum. Berada 2 minggu ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Malam ni insya-Allah kita sambung
Kita ambil pada minggu hak belum baru ni berkenaan dengan sadaq, iaitu duit belanja. Mahar. Mahar. Ada yang panggil mahar, ada panggil sadaq. Maknanya duit belanja waktu menikah kahwin itu. Dan kita ambil tarikh dia, mari dah hukum dia, hikmat dia. Kita ambil akhir-akhir tu kata milik belanja ni hak siapa dia? Hak si perempuan. Dan apa nama ni, belanja ni tak ada zakat. Belah balik sikit pun tak ada zakat, belah balik banyak pun tak ada zakat. Asal kata nama jadi harta enggak? Boleh jadi belanja sikit ataupun banyak. Nampak tu? Kita ambil mari dah tu. Kemudian akhir sekali kita ambil kata apa nama ni, sunat bahawa tidak kurang belanja tu daripada 10 dirham. 10 dirham. Duit dirham. Dan juga sunat juga hak ulama sebut ni tak lebih daripada 500 dirham. Semolanya tak kurang daripada 10 dirham dan tak lebih daripada 500 dirham. Sebab apa situ kita kata, boleh kata belanja anak-anak perempuan Nabi, isteri-isteri Nabi itu duduk situ, duduk di 500 dirham. 500 dirham. Masya-Allah. Lepas tu berapa kita nak ukur dengan kalau nak buat hak pesen sekarang ni. Saya pun rojak kelik tu, kalau tengok kepada nisab perak, perak tu kita ambil bani kata, ambil secara kesimpulan dah bani kata ia duduk di 2 nisab setengah. 2 nisab setengah. Nampak tu? Satu nisab ni kalau perak ni ada berapa? 595 gram. Tu satu nisab. Lepas tu hak 500 dirham dia duduk di apa nama saat ni? Duduk di 2 nisab. 1 nisab setengah. Sebenarnya apabila pergi ukur tu, dia jatuh duduk di 500 dirham ni duduk di lebih kurang, kalau kira hak sekarang ni duduk di 37,000 lebih. Apabila ukur dengan duit sekarang ni, nampaknya tak nak betul mana. Sebab dia berubah harga. Kita nak ukur di zaman Nabi tu dengan masa sekarang ni. Zaman Nabi ni apa nama ni? Nisab harga dia tu, hak emas dengan hak perak tu dia tak ada jadi bertikah banyak sangat. Tapi lani, duit lani ni kalau ukur dengan nisab hak emas dengan perak tu bertikah banyak. Sebab tu taruh umumnya ada pendapat kata kalau nak ukur nisab perak tu jadi murah. Kalau kita kata 37,000 saat ni, masa sekarang ni jadi rendah. Rendah sangat, 37,000 lebih. Nampak tu? Itu satu pendapat. Tapi apabila kalau tengok nisab emas pula, 2 nisab ni kok duduk di banyak, duduk di 200,000 lebih. Nampak? 2 nisab tu duduk di 200,000 lebih. Nampaknya tinggi. Sebab tu ya kena tengok juga urus masa. Penting kita nak ayat tu hak Nabi kata apa nama ni, masalah duit belanja ni dia nak hak paling mudah, hak paling ringan. Dia zaman Nabi ni 200 dirham ni. Tok guru kita dah sebut tu ya boleh beli kami 20 ekor dah. Kami 20 ekor 200 dirham. Sebab tu nak kalau nak kira 37,000 boleh kira ke tak tu yang masa sekarang. Penting kita tahu Allah kita lah dah. Duit belanja tu tengok munasabah. Tengok munasabah. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Macam kalau kita kata nak kira nak
zakat ni kita nak kira harga perak tu jadi rendah benar. 15,000 tu siapa nisab kalau nak kira nisab hak perak. Lepas tu kalau kira situ duit 15,000 ni orang tak panggil kaya lagi, orang ada duit 15,000. Tapi semua dia kata kalau kira nisab hak perak jadi banyak boleh keluar zakat. 15,000 nak keluar zakat lah. Dah zakat ni Tuan suruh daripada orang kaya. Jadi rendah lah kalau tengok. Tapi mudah keluar zakat kalau kira 15,000 keluar zakat. Nisab emas banyak lah, nisab emas 5 kos sama tu. Harga dia bukan 15,000, dia kena duduk di 100,000 lebih. Apa tu? Tu tikah. Nisab emas dengan nisab perak. Wallahu ta'ala alam. Penting nak ayat tu. Kalau zaman Nabi ni apa nama ni belanja tak hak anak isteri Nabi tu lebih kurang duk di 500 dirham. Sebab tu Tok Fiqh kata sunat puasa tidak lebih daripada 500 dirham dan tak kurang daripada 10 dirham. Wallahu ta'ala alam. Habis itu yang kita nak sambung malam ni masalah ta'jilul mahar wa ta'jiluh. Ta'jil ni maknanya wis segera, wis lalu dah belanja ni. Ta'jil ni gulawan dia makna tak ada wis lalu. Ta'jil makna tangguh. Tangguh masa tu panggil ta'jil. Jadi hukumnya tidak syarat segera beri selalu, bahkan sah beri selalu semuanya belum pada dukhul, belum pada setubuh suami isteri. Dan sah juga nak takjil makna nak tangguh belaka. Mau ni bertel lah, tangguh ni makna bertel lah. Tu makna tangguh. Wis lalu tu benar, wis lalu tu. Jadi sah kedua-dua. Ataupun makna kata nak takjil, nak tangguh siapa ke lepas dukhul, lepas ada setubuh, boleh juga. Mana lagu ni? Nak bui selalu belaka boleh, nak tangguh belaka boleh, nak wis selalu setengah dan tangguh setengah sebahagian pun tak apa belaka. Apa tu? Tapi bagi hak nak tangguh tu, dalam fiqh Syafi'i sebut kata hak nak tangguh tu syaratnya tangguh tu kena ada masa yang tertentu. Bukan tangguh tak tahu bila. Aku tangguh tak tahu bila. Dia lagi tu. Ya ta walakin yustaratu an yakuna al-ajal muhaddadan. Tetapi syaratnya ajal makna hak kita nak tangguh belanja tu kena menentu. Bila? Itu maksud saya nak baca sikit kata la yushtaratu ta'jilul mahr. Tidak disyarat wis segera belanja. Bal yasih bahkan sah ta'jiluhu kulluh, sah segera wis lalu belaka qabla dukhul, belum pada nak setubuh. Wa yasih ta'jiluhu kulluh, dan sah juga nak tangguh semua belanja. Au ta'jilu ba'dihi, ataupun nak ta'jil, nak tangguh setengah daripadanya, ila ma ba'duhu, siapa ke lepas masa dukhul. Walakin yushtaratu an yakuna al-ajal muhaddadan, tapi syaratnya ajal, mana nak tangguh masa tu kena witetu. Witetu. Sebab apa tu? Headphone dia duk mana sebab tu? Wa zalika li annal mahra milkuz zaujah. Sebab belanja-belanja ni milik siapa? Milik hak isteri. Milik hak isteri. Sebab tu apabila ada muafakat tak apa, kena milik dia. Milik dia. Dia jauh tak apa. Maknanya
hak bagi belanja ni si isteri, si perempuan, falahal haqqu fi ta'jil wa ta'jil ma sya'at minhu. Kok iyalah, ia nak kata ralih pun nak selalu, atau kata tak apa nak tangguh apa, ikut suka dia, kerana hak bagi dia. Apa tu? Tu masalah ta'jil. Mesti tu mesti, cuma dua ayat ni masalahnya nak wis segera selalu ke nak tangguh. Nah, kena ada tu mestilah belanja. Nah, habis itu. Dan apabila adalah belanja tu pesen muajjalan, hak pesen wis segera. Mana kata muwafaqah, kata belanja ni kena wis segera, wis selalu. Nah, kana lizaujatil haq fi habsi nafsiha an zaujiha hatta tuqbada muajjal mahriha. Maka ada hak lah bagi si perempuan tu janji kata nak wis segera. Apabila belanja tu pesen segera, maka hak lah bagi si perempuan tu untuk kurung diri dia supaya tidak disentuh oleh suami dia hingga siapa dia boleh pegang belanja. Kerana hak sepakat kata nak wis segera. Nah, apabila tak ada wis tu, hak bagi si perempuan, tak boleh duduk sekali lagi kita selagi mana mu tu bui hak kita. Janji kata nak wis segera. Apa tu? Kerana berjanji kata nak segera. Selagi mana hak jatuh tak maka hak bagi dia kata tak boleh lagi, kena dulu, nak tidur sekali pun. Apa tu? Hak bagi diri dia. Adapun amma iza kana al-mahru muajjalan, tapi kalau sepakat dah kata belanja tu tangguh, pesen tangguh, nah, fala haqqa laha fi habsi nafsiha an zawjiha, maka tak ada hak lah dia kata. Tak boleh. Tak ada hak. Sebab apa? Belanja janji pesen tangguh. Dia nak kurung diri dia tak boleh suami setah, tak boleh. Tak ada hak. Sebab apa? Li'annaha radiyat bit ta'jil. Karena dia telah redha kata belanja ni pesen tangguh. Ya redha dah kata belanja ni tangguh. Sebab tu tak ada hak dia nak menyekat suami dia daripada duduk sekali dengan dia. Setubuh tu maksudnya. Makna fasaqata haqquha fi habsi nafsiha, maka gugurlah hak dalam nak menyekat diri dia supaya tidak disentuh oleh suami dia. Faham balik lagi tu? Tu masalah tangguh dengan bui selalu belanja. Masalah wajib belanja tu mestilah kita ambil dah hukum dia wajib belanja. Cuma segera pun boleh, tangguh pun boleh. Tangguh ni pasal betul lah. Apa tu? Kalau dia kata tangguh ke? Boleh lah tangguh. Kalau kata kena wis lalu, kena wis lalu. Ta'jil dengan ta'jil. Habis itu. Habis itu. Maudhu' seterus dia pulaknya istiqrarul mahar au nisfuhu wa suqutuhu. Ini maknanya bila belanja tu kena serumu ataupun jadi setengah belanja ataupun gugur belaka tak kena semua belanja. Apa tu? Jadi hak lepas mari dah kita ambil dah hukum kata belanja ni wajib hak bagi si perempuan apabila ada akad yang sah. Apabila ada akad nikah hak sah, maka jadi wajiblah belanja tu hak lelaki kena kepada si perempuan. Apa tu? Hukum dia wajib. Cuma cara sangat, cara wis lalu kau tangguh tu kita ambil dah. Tapi hukum dia wajib.
Yang kita nak sebut sekarang ni, ya ada Qarni pesan kata boleh jadi milik semua belanja. Kalau 100,000 cukup. Mari setengah-setengah Qarni tu boleh setengah. Hak 100 boleh 50. Mari setengah-setengah Qarni tu gugur belaka belanja. Mana kalau dah tak jadi belanja, kena hantar kelik misalnya belaka kepada si suami. Tu 3 Qarni. 3 Qarni. Kita nak ambil Qarni hak mula-mula dia panggil apa? Istiqrar kullul mahar. Istiqrar kullil mahar. Maknanya sabit semua belanja bagi si isteri. Qarni mana ratik? Belanja ni kena sabit semua belanja. Kalau 100 semua jadi hak isteri dah. Tubik dua halah, 2 Qarni. Dengan molek. Tak dengar. Hak tu pasal buter. Apa? Hak pasal lama tu. Tengok hak sabit semua belanja ni. Dua masalah, 2 Qarni. Yang pertamanya fima iza dakhala az-zawju bi zawjatihi. Apabila akad nikah dah, suami itu dukhul dah, setubuh dengan isteri. Apa tu? Nikah setubuh. Lepas ada nikah, lepas ada akad nikah tu belanja berapa? 100,000. Apa tu? Misal. Lepas tu belum nikah, duk sekali dah, setubuh dah. Apa tu? Setubuh dah. Sawa'un kana zalika ad-dukhul fi hali hillin, sama ada setubuh tu masa halal. Apa makna masa halal? Isteri dalam keadaan bersih, tak ada haid, tu bagi masa halal. Setubuh pada masa halal. Apa tu? Au kana fi hali hurmatin, ataupun setubuh tu masa haram. Allah, isteri duduk dalam haid, kaca setubuh juga, haram setubuh tu. Walaupun setubuh pada masa haram, apabila setubuh dah, maka sabitlah semua belanja saat ni, jadi hak bagi si perempuan dah lah belanja. Itu panggil istiqrar semua belanja. Maknanya apabila sabit setubuh dah, lazimlah belanja semua saat ni bagi isteri. Ganti daripada setubuh dah tu, maka jadi milik dia belaka dah lah belanja. Kalau 100 pun 100 lah, kalau 200 pun 200 lah, kalau 50 pun 50 lah. Ikutlah hak menentu pada masa akad nikah. Nampak tu? Dalil ambil mana hak ni? Ayat Quran. Dalam suratul Nisa ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman kata, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Famastamta'tum bihi minhunna tu makna setubuh. Istimta' tu makna setubuh. Apabila makna kamu tu bersetubuh dengan isteri kamu tu, maka hendaklah kamu beri kepada mereka itu isteri hak ni ujurahunna, makna belanja. Faridatan, pemberi yang wajib kena beri adalah karena apa tu? Sabit setubuh dah. Ini jelas dah ayat Quran. Cumanya dia ada masalah. Ni dalam Syafi'i ni dah. Ada setengah mazhab tu
Ia tak ada kira setubuh. Ia kira kata duk sekali sebilik, lepas ada nikah duk sekali sebilik, dan tidak ada tegah, tidak ada manik daripada setubuh. Ia panggil khulwah as-sahihah. Ia panggil khulwah di antara suami isteri. Duk khulwah pesen sah. Ia kira sepuluh setubuh juga. Itu dalam apa nama ni, dalam mazhab hak lain. Mazhab siapa dia tu? Mazhab Hanafi dengan Hambali. Sabit semua belanja tu walaupun tak ada setubuh sungguh sekalipun, tapi apabila lepas nikah dah tu, suami isteri tu pergi dah duduk sama seorang, duduk dalam bilik sama seorang, dia panggil khulwah yang sahih, dikira macam setubuh juga. Sabit semua belanja bagi si perempuan juga. Waktu dalam mazhab Hanafi dengan Hambali. Adapun dalam mazhab Imam Malik dengan Syafi'i, tak sabit semua belanja saat ni. Kalau kodat tu kena jadi setubuh sungguh. Kalau duduk sekali tak ada setubuh, walaupun duduk sebilik, ada tak ada setubuh, tak ada setubuh lagi kata. Tak sabit semua belanja lagi. Tu ada khilaf situ dah. Tu satu korni. Satu korni. Yang keduanya, kalau nak sabit semua belanja ni, iaitu mautu ahadiz zaujain, mati salah seorang daripada suami isteri, sawa'un hasalal maut qabla dukhul aw ba'dah, sama ada hasil kematian saat ni belum pada dukhul, belum pada setubuh, ataupun lepas setubuh, tak kira. Nikah pak, akad nikah mati, tak ada dia tidur sekali lagi. Mati siapa? Mati hak lelaki pun kira, mati hak perempuan pun kira. Kerana dia kata mati salah seorang daripada dua orang. Apabila ada kematian, maka belanja hak 100,000 saat ni jadi hak bagi si isteri dah lah. Kalau kata akad nikah mati, isteri mati, tok laki kena belanja walaupun mati, dia mati jadi sakar lah. Tu mana sabit semua harta dengan sebab mati, walaupun tak ada dia tidur sekali kali. Kalau gitu nak ingat ni, kalau katanya kata bila sabit semua belanja bagi si isteri ni, dua korni ya. Satu korni kita ambil atas mazhab Syafi'i ini, apabila akad nikah dah setubuh. Mana kata kalau cerai lepas tu pun, boleh dah ke setubuh dah, dia dah lah. So, ataupun korni kedua ni, akad nikah dah ni mati. Sabit belanja juga bagi isteri semua belanja. Dalil bagi hak mati ni ulama kata wa dalilu zalik bi ijma'is sahabah radhiyallahu anhum. Ijma' para sahabat. Dalil hak yang kedua ni hak kata korni mati saat ni tu, apabila mati salah seorang daripada isteri, suami isteri, sabit belanja bagi isteri saat ni, dalil mana? Iaitu ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Boleh dah? Hak ni masalah pertama, sabit semua belanja hak isteri. Bila? Kalau ada setubuh. Maknanya kalau takdir cerai tak ada setubuh tu, tu korni lain kita nak baca lagi. Dah setubuh dah, sabit bagi isteri. Ataupun kalau mati salah seorang, maka sabit belanja juga kepada isteri. Habis itu. Hak yang keduanya ia panggil istiqraru nisfil mahr. Sabit setengah belanja, bukan semua ni. Maknanya kalau 100,000, sabit 50,000. Ni korni ni. Kalau 200, sabit 100. Bila tu? Wa yastaqirru 'ala az-zawj nisfu mahri zawjatihi fi halatin wahidah. Satu korni ya. Maknanya kalau 100
tok laki boleh ambil 50. Ambil kelik 50, ambil kelik 50,000. Satu karni ya. Bila tu ma iza talaqaha ba'da 'aqdin sahih. Summiyal mahru fihi ataupun sammal mahra fihi tasmiyatan sahihatan wa kana hadha at-talaq qabla an yadkhula biha, iaitu apabila si suami tu cerah, ingat malai, cerah isteri dia tu lepas pada akad nikah yang sahih. Akad nikah sahih dah tu cerah, lepas tu masuk akad nikah pun sebut belanja akan sebut yang sahih. Misal kata sebut apa 100,000 kok dalam akad nikah tu, misal contoh dah sebut sahih, tapi sudah akad nikah cerah, dan cerah tu belum pada setubuh. Misal kata pukul 9 pagi nikah, akad nikah, wali pun apa nama ijab, suami pun qabul atas nikah ni berapa 100,000 kok. Wah, misalnya awak keduri bawa siapa lepte tu, tok laki kata aku tak ambuh, aku cerah, tak ada dia tidur. Tu mana talaqaha, cerahnya ba'da aqdin sahih, lepas pada akad nikah yang sahih. Belanja pun menentu molek dah, sahih dah, tukar akad nikah tu, tapi cerah belum pada setubuh. Hak ni dia boleh tarik kelik setengah belanja, sabit setengah yang pada isteri tu. Nak buat peri tak boleh apa tu, ada harga tu. Tapi oleh kerana tak ada dia setubuh lagi tu, syarak wi setengah. Mana dalil ni? Dalil ni dalil Quran. Dalil Quran nyata-nyata ayat 237 dalam surah Al-Baqarah. Ni balik tengok tu, saya kata wa in talaqtumuhunna, dan jika kamu cerai, kamu tolak akan mereka itu, isteri itu, min qabli an tamassuhunna, belum pada setubuh. Itu mana min qabli an tamassuhunna, mana dianya belum pada setubuh. Wa qad faradtum lahunna faridah, padahal kamu telah menentukan belanjanya kau masuk akad tu. Itu mana faradtum lahunna faridatan, padahal kamu telah menentu belanja. Hukum dianya fanisfu ma faradtum, saya kata fanisfu, maka bagi kamu tu setengah ma faradtum, yang kamu fardu, mana yang kamu fardu dalam akad nikah tu, mana saat ni kau menentu belanja oleh akad nikah tu berapa 100,000, jadi boleh klik kamu nisfu ma faradtum, mana setengah. Boleh dah. Tu qarni boleh setengah. Dua orang dah. Hak tadi boleh belaka semua belanja mula-mula tadi. Hak yang kedua ni boleh setengah. Hak yang ketiganya, ada pula yang ketiganya ia panggil suqutul mahri kulli, gugur semua belanja. Gugur semua belanja, mana boleh kelik habis tu, mana gugur semua belanja. Kalau 100 boleh klik 100 gugur tak ada sabit bagi si isteri. Bila ni gugur belanja semua, mana gugur maknanya tak ada kenawi lah suami itu. Apabila si isteri itu dia becek
akan suami dia belum pada dukhul, belum pada setubuh dengan dia. Lepas tu firak ni, becek ni hasil timbul daripada sebelah balik hak tino. Pucanya timbul daripada sebelah balik hak tino. Lepas tu tak ada dukhul lagi. Ni mari buat peling balik tino ni. Buat tak sih. Contoh dia gapo ni. Mana kata hasil puca kena pecek tu hasil daripada hak perempuan. Contohnya yang ulama sebut ni, misal katanya takdir kata misal katanya kalulah si perempuan tu jadi murtad, nikah duk jadi sama Islam dah, tiba-tiba hak tina jadi murtad. Apa tu? Apa tu? Lepas tu tak ada dukhul lagi lah. Tak ada dukhul. Kalau panggil sebab kena becek tu, kena murtad, kena becek dah lah. Kena becek. Dia panggil jadi terpasah. Kena murtad tu. Apa tu? Maka oleh kerana sebab tu puca mari daripada sebelah balik hak perempuan ni, jadi suami boleh klik semua belanja tu. Tu sebahagian daripada contoh dia dah. Ataupun jadi pasah nikah dengan sebab ada apa nama ni, hak tina pasah dengan sebab aib duk balik suami. Aib ni panggil penyakit. Tapi jadi pasah lah dah, jadi penyakit aib ada belah balik jatuh. Apabila jadi pasah tu, maka dia tak ada setubuh lagi, juga suami itu boleh berlaku semua belanja. Ataupun suami pasah nikah dengan sebab ada aib di perempuan, tak ada dia setubuh lagi tapi ada timbul aib. Misal contoh aib ni, kalau ulama fiqh sebut aib ni dia ada penyakit hak pasal dengan kemaluan. Misal contoh dah, dia panggil hak ulama sebut aib. Misal kata duk di kemaluan tak boleh nak setubuh, tertutup kau misal kata, apa tu? Tu panggil aib yang ada pada si perempuan. Maka timbul pasah, maka hak balas ni juga contoh dah, contoh ni sebahagian daripada contoh. Maka suami itu boleh klik semua, makna gugur belanja ni. Sebab apa ulama kata ni? Li'anna hiyas sabab, kerana puca daripada dia si perempuan fi hadhil furqah, sebab jadi becek ni dia pilih, wahiyal mukhtarah, dia yang juru pilihnya. Apabila tak ada setubuh lagi, sebab puca mari belah balik dia, sebab itulah gugur semua belanja. Nampak tu? Tu cara rekah dah, cara rekah insya-Allah taala. Itulah korni maknanya sabit semua belanja, boleh setengah belanja, dan gugur semua belanja. Kita badu sekat tu dulu malam ni insya-Allah taala. Ya ada masalah yang banyak lagi, tapi malam ni kita ambil sekat tu dulu. Secara serut sini kita dapat kata ya harga akad nikah tu pun ada, kalau kira sat ni, suluh sat ni. Dan harga tuju kata boleh setubuh tu pun ya kena pukul harga juga. Sebab tu ya berkaitan dengan masalah setubuh, masalah duduk sekali. Sebab tu itulah keadilan yang syarak dan yang syarak hukum ni beri dalam masalah akad nikah ni. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.